أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Awak tak ada ni. Ya. Ya Kak. Kenapa hilang? Nama dia Ustaz? Tak tahu. Sabar. Keluar. Okay, baik. Okey. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Aku niat belajar dan mengajar. Apa dia cik ni ha? Aku niat mengajar dan belajar. Lagi? Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan. Lagi? Memperingat dan memperingatkan. Memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mencari faedah, menggalakkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, dekat dengannya serta pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Okay, saya punya kertas tu hilang mana, lupa. Okay, baik. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita lagi bertemu pada pagi ini bagi menyambung kita punya bacaan daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Wafat pada tahun 676 Hijrah. Dan kita masih lagi pada bab menceritakan perlunya berbuat baik kepada ibu bapa kita. Dan dalam masalah ini banyak diceritakan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah tentang anjuran tersebut. Jadi insya-Allah kita akan membaca pada hari ini hadis yang keempat. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim bi'ulumihim بعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من أقطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم وأعمى أبصارهم متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى
man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu wa anhu. Baik. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan makhluk-makhluk, itu dia, sehinggalah apabila Allah Taala selesai menciptakan mereka, qamatir rahim, maka bangunlah rahim. Bangunlah apa? Bangunlah rahim. Rahim ni maknanya silaturahim lah. Silaturahim. Maksudnya hubungan silaturahim tu bangun. Macam mana? Wallahu a'lam, dah tak tahu. Tapi Nabi SAW kata apabila Allah Ta'ala habis cipta makhluk-makhluk semuanya, maka bangun silaturahim ini dan berkata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata apa? Haza maqamul aizi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat yang meminta lindung dengan engkau daripada pemutusan. Daripada apa? Pemutusan, pemboikotan. Makna dia apa? Tempat aku ni, kata Syekh, tempat yang mana aku nak sungguh Allah Ta'ala jauhi kita ni daripada memutuskan silaturahim. Daripada memutuskan apa? Silaturahim. Dengan apa cara sekalipun. Maka yang kita nak cerita di sini berkenaan dengan apa? Ibu bapa, betul tak? Kita dengan ibu bapa kan. Jadi apa perbuatan yang boleh menyebabkan kita terputus silaturahim kita dengan ibu bapa kita? Iaitu derhaka terhadap ibu bapa. Boleh faham? Jadi kita kata apa dia? Ini dia punya apa? Dia punya isu yang disebutkan daripada hadis ini. Okay, kemudian kata Allah Ta'ala, qala na'am. Ya. Ama tardaina an asila man wasalak wa aqta'u man qata'ak. Tidakkah engkau redha bahawa aku menyambung dengan siapa yang menyambungmu dan aku memotong dengan siapa yang memotongmu? Apa maksud dia tu? Kata apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dia gini, siapa yang menyambung silaturahim, maka dia menyambung hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya dengan kaum kerabat kita, iaitulah ibu dan ayah kita. Jadi siapa yang cuba merapatkan hubungan dia dengan ibu bapa, Allah Ta'ala akan merapatkan hubungan dengan dia. Siapa yang cuba untuk memutuskan silaturahim daripada ibu bapa dia, ataupun orang-orang lain kaum kerabat dia, maka Allah Ta'ala akan memutuskan hubungan daripada dia. Wa'iyahzubillah. Tu nampak dia penyawa bahaya kita melakukan perbuatan yang apa? Yang memutuskan silaturahim. Qalat, kata silaturahim tu, bala, ya, aku mahu wahai Rasulullah. Itu dia. Qala fazalika laki, maka kata Allah Ta'ala, maka demikian itu kelebihan itu untuk engkau. Summa qala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum, maka bacalah Al-Quran jikalau kalian mahu. Apa dia? Fahal asaitum an tawallaitum, maka adakah kalian sangka apabila kalian itu tawallaitum, kalian mengurus urusan manusia, bahawa kalian itu merosakkan di muka bumi ini dan memutuskan silaturahim, maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat mereka dan memekakkan telinga mereka daripada mendengar kebenaran dan membutakan mata mereka daripada melihat petunjuk. Wa'iyahzubillahi ta'ala. Itu daripada ayat Al-Quran ini. Kita tahu betapa bahayanya kita ini memutuskan silaturahim, terutama dengan adik-beradik. Bahkan terutama dengan ibu ayah kita. Takut sungguh.
hanya kerana tak puas hati benda-benda apa semua tu, kita pergi lari. Contoh tak puas hati dengan mak kita dekat Kedah ni. Lari dekat Kuala Lumpur. Tak ada kontak apa sahabuk pun. Tu dia. Sedihlah, tak tahu. Dengan anak dia macam mana, hal keadaan dan sebagainya. Maka itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Maka ingatlah kata Rasulullah, siapa yang memutuskan silaturahim dengan demikian, maka Allah Ta'ala akan putuskan hubungan dengan hamba tadi. Tuan-tuan bayanglah macam mana kalau Allah Ta'ala putuskan hubungan. Bantuan tak ada, barakah tak ada dalam kehidupan, rasa hidup dalam kecelakaan. Boleh faham Baik, habis daripada hadis yang pertama kita baca pada hari ini. Kita sambung hadis yang kelima. Boleh? Sekarang ni boleh? Cik Leha boleh? Cik Leha? Boleh. Cik Leha tidak? Cik Sini bangun. Cik Sini? Boleh Ustaz, boleh. Okay, baik. Ustaz. Ya? Kak Ira? Ibu Ira? Ya, Assalamualaikum. Salam. Okey dah Ira, okey dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jangan stres. Stres buat apa? Ingat pahala. Ingat Semua pahala. tak boleh, semua orang tak boleh keluar kan Cik Jaha kan? Bukan dia seorang. Kami pun tak boleh keluar rumah. Besok boleh lah Ustaz. Besok dah boleh Ustaz, kan? dah boleh dah. Pandai-pandai je puan. Yalah Ustaz. Saya baca di print notice daripada government. Ya ke? Ustaz, Yes. besok dah boleh jalan-jalan dekat Putrajaya dah. Putrajaya, Oh. Kuala Lumpur. Itu saja ya. dah tukar. Kita dah masuk 2 kan? Selangor Dia kata- boleh ke? Kata Selangor tu boleh. berita palsu. Selangor, Kuala Lumpur, Pasal Putrajaya berapa dah boleh. kita? Pasal berapa? Alhamdulillah. Tak, kita pasal berapa dah? Tapi Pasal boleh pasal makan, apa? minum kat kedai lah kan? Minum kat kedai boleh lah kan? Ustaz, baiklah minum di rumah Ustaz walaupun boleh di luar. Dapat Tapi tak keluar boleh pergi pergi notis, pun boleh Ustaz. beranjak juga. Janganlah Ustaz ada anak di isteri. Itulah takutlah. Isteri Ah, saya baik, ni kita- salin ni insyaAllah doa-doa lah ibu ni. InsyaAllah. Takut Baik-baik lah. berhati. InsyaAllah, Baik Ustaz. berhati-hati Ustaz ya. Itulah. Kepo lah saya ni pula. Maaf Ustaz. Apa tu? Siapa? Anak kan? Ustaz dah Azian, vaksin Azian. belum? Ya? Ustaz dah vaksin? Dah. Alhamdulillah. Saya dah. Isteri dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah. Betul lah, tapi doa lah moga-moga selamat bersemua kan. Ya. Ya, InsyaAllah. Ustaz. Baik. Okey, jom kita sambung lagi hadis yang kelima. Baik. Muka surat Wa'anhu. 174 Ustaz. Ya. Ya. 174. Ya. Terima kasih. وعنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحق صحبتي بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك والصحابة بمعنى الصحبة وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك في رواية ثم أبوك وهذا واضح. Saya tengok huraian sikit. Kata Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu daripadanya, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Datang seorang lelaki. Siapa lelaki ni? Siapa lelaki ni? Okay, dikatakan, ibu tulis kat situ. Dikatakan nama lelaki itu Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin apa? Bin Haidah. Tulis kat situ. Boleh? Muawiyah bin Haidah. Baik, kata dia, wahai Rasulullah, siapakah yang ya Rasulullah, man ya Rasulullah, man ahaqqu, man ahaqqu, mana dia hilang ni. Okey, baik.
Qala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni suhbati. Wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak bahawa aku ini berbuat baik kepadanya? Bihusni suhbati maknanya aku ni khidmat dengan bersungguh-sungguh dengan sebaiknya. Siapa yang lebih berhak untuk aku berbuat demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu engkau. Kenapa kena buat ni? Nabi SAW sebut apa? Ibu engkau. Lepas tu dia kata siapa lagi? Ibu engkau. Siapa lagi? Ibu engkau. Kemudian barulah bapa engkau. Kenapa? Kenapa? Kita Rasulullah SAW menegaskan bahawasanya seorang anak itu perlu banyak berkhidmat kepada si ibu melebihi daripada si bapa, kerana si ibu ni yang pertama, orang perempuan ni orang yang apa? Lemah, betul tak? Tambah-tambah bila dah lanjut usia, boleh. Maka pada ketika itu dalam keadaan yang sedemikian lebih menuntut kita untuk berbuat baik, membantu ibu kita dalam urusan-urusan kehidupan dia. Boleh? Qala summa man, kemudian siapa? Qala ummuk. Nabi kata lagi, tu nak menegaskan arahan itu. Qala summa man, qala ummuk. Qala summa man, qala abuk. Tu dia. Lepas 3 kali disebutkan ibu, barulah disebutkan bapa. Itu kesemuanya nak apa? Nak menunjukkan bahawa apa? Penegasan perlu berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Itu secara umum. Tapi di sini juga penegasan terhadap mesti banyak membantu ibu juga. Kerana ibu ni lemah. Dikata kalau orang lelaki tu, kadang-kadang orang lelaki tu lebih kuat sikit kan. Tapi kalau contoh tu dia panggil kalau ibu tu lemah lah, lelaki tu ayah kita masih lagi kuat. Tapi kalau berlaku sebaliknya, mana yang kita kena bantu? Bapak kita lah. Tu dia. Faham tak kat situ? Jadi tengok berdasarkan apa? Berdasarkan keadaan. Kalau bapak kita duduk terlantar kat hospital, maka pada ketika tu kita pun kena banyak apa? Membantu, menguruskan dia dan segala keperluan dia. Boleh Baik, habis kat situ. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis yang ke berapa? Yang ke-6. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anf summa raghima anf summa raghima anf man adraka abawayhi 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah, rawahu Muslim. Itu dia. Makna dia apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anf. Raghima anf tu kita panggil lebih kurang celaka lah. Celaka dah. Kemudian celakalah. Kemudian celakalah siapa yang sempat bersama dengan kedua ibu bapanya tak kala keduanya itu tua ataupun salah seorangnya tua, maka dia tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah. Kenapa? Kenapa? Kerana tidak melaksanakan tanggungjawab mengurus kedua ibu bapa. Itu dia tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik, kalau orang yang mensia-siakan ibu bapa dia ketika tua itu masuk ke dalam neraka, maka siapa yang berbakti membawa makna apa? Masuk ke dalam syurga. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini di kalangan orang yang berbakti kepada kedua-dua ibu bapa kita, walaupun kedua-dua ibu bapa dia, kita telah kembali ke rahmatullah. Jadi kita tanggungjawab kita sebagai anak, bila ibu bapa kita dah mati, apa dia nak kena buat? Cik Leha nak kena buat apa? Doa pada ibu bapa kita. Jangan lupa lepas daripada solat, jangan lupa doa pada kedua-dua ibu bapa kita. Boleh? Kalau kita buat macam tu, anak-anak kita pun akan buat macam tu, insya-Allah. Boleh? Cucu-cucu kita pun buat macam tu. Tambah-tambah cucu-cucu kita ni orang yang soleh, orang yang baik hasil daripada didikan kita. Tu dia. Tu lagi apa? Lagi rezeki besar lah.
kita panggil berpanjangan pahala kita dipanggil sedekah jariah yang besar sekali adalah anak-anak yang soleh itu. Apa yang dia buat daripada kebaikan dapat bahagian kepada kita juga sebab kita yang didik dia. Tapi kalau kita tak didik, jam. Faham tak? Itu. Semoga Allah Ustaz, Taala. Ya. siapa nama lelaki tadi? Lelaki yang Muawiyah bin Haidah. Oh, Muawiyah. Muawiyah bin Haidah. Ya. Muawiyah Bin Haidah. Okey, baik. bin Haidah. Ya. Okey, kita pindah kepada hadis yang seterusnya. Apa dia? Wa anhu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dia kata, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وتسفه بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار أي كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الاسم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم اسم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه والله أعلم. Baik, apa dia ni Manawi nak cerita? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa lelaki ni? Siapa lelaki ni? Kata apa syarah ulama yang mensyarahkan hadis ni dia kata saya pun tak jumpa. Siapa lelaki ni? Dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku ni ada adik-beradik. Aku menyambung silaturahim dengan mereka, tapi depa memutuskan. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat jahat kepada aku. Aku berlembut dengan mereka, tapi mereka berkeras terhadap aku." Tu dia jahat semua adik-beradik dia, no. Ada ke Cik Ziha ni orang macam ni ke? Cerita drama aja ni. Betul ada. Memang ada macam tu. Boleh? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah betul apa yang hang kata tadi, maka seakan-akan hang melemparkan kepada mereka itu debu-debu bara yang panas. Debu-debu bara yang apa? Debu-debu bara yang panas. Maka bersentiasalah Allah Ta'ala membantu engkau selagi mana engkau berkeadaan sedemikian. Maknanya apa? Selagi mana engkau menyambung silaturahim, Allah Ta'ala akan membantu engkau. Boleh? Dan selagi mana engkau menyambung silaturahim, berbuat baik kepada mereka, meskipun dia berbuat jahat kepada hang, maka mereka tu kata Nabi, seakan-akan hang baling debu api yang panas. Maknanya apa? Perbuatan mereka tu dosa besar tu. Selagi mereka berterusan melakukan perbuatan itu terhadap engkau. Kerana perbuatan kita sebut sebelum ni, memutuskan silaturahim adalah perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya dan sangat-sangat bahaya terhadap kita yang bergelar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu menandakan kepada kita memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Baik. Boleh, Ustaz. Itu jelaslah. Saya rasa hadis ini apa bagi kita. Kita pindah kepada hadis yang seterusnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsita lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, muttafaqun alaih. Wa ma'na yunsa'a lahu fi atharihi
ay yuakhiru lahu fi ajalihi wa umrih. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dia suka untuk dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturrahim. Ini kelebihan besar. Jadi siapa yang nak murah rezeki, dia kena baik banyak dengan orang. Dia kena sambung silaturahim. Ini betul tak Makcik Leha? Betul lah. Kan? Kalau kita ngaji bisnes pun, kalau kita dah terperuk dalam rumah, tak kerti apa, tak berkawan dengan orang, nak niaga je nak, cari rezeki macam mana? Boleh? Tapi bila berkawan dengan orang, baik dengan baik dengan ni, Allah mudah je. Tu. Itu dia panggil alamat zahir. Bahkan Allah Ta'ala bagi lebih banyak daripada tu. Dan kalau dipanjangkan umur kita, tak ada penyakit, tak ada apa, alhamdulillah. Boleh. Kalau contoh kita jenis orang jahat kan, duduk kau gaduh dengan orang, hidup sentiasa dalam masalah, betul tak? Hidup sentiasa masalah, stres sana, stres sini. Boleh. Jadi Ibu Hira jangan duk stres tu. Boleh? Maka bila duk stres tu lah duk main penyakit. Betul tak Cik Leha? Betul tak? Stres duk main penyakit. Lepas tu duk rasa dengki ke orang, tak boleh lebih orang berbanding kita. Mulalah nak buat kenak tu memutuskan silaturahim tu. Tu jadi macam-macam. Tak boleh lena lah. Pasal apa? Makcik Leha ada Mercedes. La ilaha illallah. Tu je bu. Tak ada kerja. Boleh? Tu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendek umur orang yang macam tu. Boleh? Tu dia. Hak yang gembira, suka berkawan, suka menyambut silaturahim, suka berbuat baik pada orang, itu insya-Allah akan panjang umur. Itu dia panggil pada zohir. Pada apa? Pada zohir. Pada hak yang dalaman ini pun ada kesan juga. Bila dalaman tu, kalau rezeki, walaupun ustaz, saya rezeki tak banyak mana, tapi kerana kita silaturahim, barakah rezeki tu, cukup kita punya apa? Kita punya duit yang kita dapat daripada hasil pekerjaan. Hak yang umur kita ustaz. Ustaz kata dia ni baguslah dia, tapi mati awal. Macam mana ustaz kata? Itu kita bagi pada zahir, tapi sebenarnya pada batin pun Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Macam mana? Walaupun umur dia pendek, tapi umur dia berkat. Banyak kebaikan yang dia boleh buat daripada apa? Daripada umur yang sependek itu. Ibu kan? Ada seorang ulama India, saya tengah mengajar kitab dia ni dengan apa? Anak-anak murid ni. Ulama tu nama Al-Imam Abdul Hayy Laknawi. Makcik Leha tahu dia meninggal umur apa? Dia meninggal umur 39 tahun. Muda lagi, umur 39 tahun. Makcik Leha tahu kitab-kitab hak dia karang berapa? 200 buah lebih. 200 buah lebih. Tu dia punya. 200. Kita nak kira kalau apa? Patutnya kita nak karang satu muka ni perlu masa 5 minit lah paling kurang. Tapi subhanallah, kiranya kitab yang dia karang tu ulama-ulama kira macam apa? Macam tak logik lah. Umur 39 tahun boleh karang 200 lebih kitab, macam mana dia buat? Tu dia. Tu kesemua ni kerja apa? Kerja Allah Subhanahu wa taala. Barakah bila kita buat sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, bahawa dengan kita buat tadi umur kita jadi panjang. Mana apa? Umur kita jadi berkat. Lepas tu dia mati bila? Tahun 1303 Hijrah. Sekarang ni berapa? 1444 kah? 1444 kah? Kan? Ataupun 43. Maksudnya 140 tahun lepas. Tiap hari ada orang nak baca kitab-kitab dia. Tu dia. Tu. Kebaikan dia mengalir sampai ke mana? Sampai berterusan insya-Allah daripada hari dia mati sampai ke hari kiamat. Kita berharap macam itulah, moga-moga
Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kebaikan yang berterusan. Kita tak tahu. Hak mana kebaikan hak yang berterusan tu? Boleh jadi anak-anak kita jadi soleh, jadi baik. Dia mengajak pula orang lain ramai. Dapat pahala, kita pun dapat bahagian juga. Tu dia. Dia tolong orang sana sini, kita pun dapat bahagian juga. Boleh? Tak tahu, boleh jadi Quran yang kita bagi kepada budak hafiz Quran tadi, dia jadikan Quran panutan dia. Hafal Quran dengan sebab Quran yang kita bagi, kita tak tahu. Jadi hak mana jalan-jalan kebaikan kita pakai buat habis semua. Kita tak tahu mana yang Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia sebagai asbab untuk dia redha dan dia kekalkan kebaikan itu sampai ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Ada setengah ni kan, ulama-ulama guru-guru kami kan. Dia punya apa? Dia mengaji Syekh pada Syekh kami. Syekh Muhammad Abu Syahbah. Syekh Muhammad Abu Syahbah. Mana nak tahu? Dia punya tabiat dia, bila dia dalam pengajian, dalam kelas, dia tulis buku dia tu, orang kan catatan pengajian, dia tulis cantik lawa. Cantik lawa kat buku-buku catatan pengajian dia. Kemudian dia tulis buku nota dia khusus dalam bidang ilmu hadis, bidang Quran. Mana nak tahu? Lepas tu, ada anak cucu ambil dia punya buku dia tu, ataupun anak-anak murid ambil buku dia tu, photostat, lah kali jadi buku kitab dan tersebar kitab tu seluruh dunia. Lah, mana nak tahu? Buku nota boleh jadi apa? Asbab orang ambil manfaat. Syekh Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala. Boleh faham tak? Baik, habis kat situ. Okey, seterusnya wa anhu qala, sambung lagi hadis yang seterusnya, kana Abu Talhah aksar al-ansari bil Madinati mala min nakhlin wa kana ahabbu amwalihi ilaihi biruha. Ini kita dah mengaji dah ni sebenarnya hadis ni. Tapi siapa saya terang secara umum. Wa kanat mustaqbilat al-qiblah. Wa mustaqbilat al-masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بروحا وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وزخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يجب. Baik. Hadis ni Bahih ya Ustaz. Ya. Bukan bih. Kat sini bihin. Bihin zalika. Bahin. Bakhin kan? Sini bihin. Sama. Dia- Dia Sama ada boleh baca banyak ya. Okay. Okey. Dari sini kita apa? Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, daripada bahwasanya Abu Talhah orang Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah. Hartanya itu daripada apa? Daripada pokok kurma. Dan adalah hartanya yang paling dia sayangi adalah biruha, kebun dia. Kebun yang menghadap ke belah masjid. Kalau ibu-ibu ingat, kita dah baca dah hari ni. Baik. Ini saya terjemah saja. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kebun tersebut dan minum daripada airnya yang manis. Maksudnya air yang sedap lah, tawar elok. Maka apabila turun ayat tidak akan mendapat kebaikan yang sempurna itu
melainkan kalian menginfakkan apa yang kalian suka. Maka bangunlah Abu Talhah pada Rasulullah SAW dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berkata, kalian tidak akan mendapat kebaikan sempurna sehinggalah kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Sungguhnya yang paling aku sukai daripada harta aku adalah kebun biruha, dan sungguhnya dia itu sedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harap bahawasanya dia menjadi satu kebaikan dan simpanan untuk aku di hari kiamat. Maka letakkanlah ia, itu kebun itu, wahai Rasulullah, mana yang engkau rasa perlu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin, bikhin, bolehlah macam dua tu, iaitu apa? Bagus. Maksudnya ataupun untung, itulah harta yang untung. Untunglah. Kerana pahala dia itu kekal di akhirat. Harta tu meskipun punah tapi dia kekal di akhirat. Harta yang kita tak simpan ke akhirat, kita guna ni habis kat dunia. Betul tak? Kita ada duit RM10. Guna duit RM10 tu apa? Pergi beli nasi kandar. Makan, berak jadi tai itu, tak ada apa. Boleh? Tapi kalau RM10 tu buat masuk tabung masjid, nampak habis, Allah, tak dapat makan nasi kandar ni. Tapi sebenarnya duit tu dah dipindahkan ke akhirat yang kekal abadi. Boleh? Jadi nak yang mana? Nak yang mana balasan daripada duit kita tu? Nak balasan yang hanya sementara ke yang kekal abadi? Orang cakap Kekal abadi. Kekal abadi lah. Boleh? Ni yang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca dah dulu hadis sebelum ni kan. Apa dia? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang hadiahkan kepada apa? Kepada baginda kambing sekor. Betul Nabi kata, Sayyidina Aisyah, tolong bedak-bedakkan kambing ni kepada jiran kita. Bedak tahu maknanya bahagi-bahagikanlah. Kambing ni sedekahkan kepada jiran-jiran kita. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, Nabi kata macam mana? Sayyidina Aisyah kata apa? Tak ada dah yang tinggal melainkan apa? Melainkan satu paha kambing saja. Saya nak cakap apa? Tak ada dah yang tinggal melainkan apa? Satu paha kambing ni saja. Hak lain pakat bagi habis. Gitu. Betul Nabi SAW kata tak. Nabi kata apa? Sepatutnya begini. Yang lain semua kekal melainkan apa? Melainkan kaki kambing ni saja. Yang lain semua kekal melainkan apa? Paha kambing ni saja. Maksud dia apa tu? Maksud dia Nabi SAW kata, bila kita sedekah, pahala tu kekal tak? Kekal. Hak yang kita tak sedekah tu kekal ke tak? Tak kekal lah, sebab kita makan, kita sebut makan, habis. Masuk dalam perut kita, habis. Faham tak? Tak ada apa. Tapi hak yang kita bagi tadi, kita ke akhirat jumpa balik dan Allah Ta'ala bagi lebih dahsyat balasan terhadap kita. Itu yang dimaksudkan di sini. Allah Nabi SAW kata, untung harta engkau Talhah. Untung harta engkau Talhah. Untung di akhirat. Boleh? Satu tok guru kami kata apa? Manusia ni depa tak nampak pahala tu sebab pahala tu bukan bentuk ketemah je. Kalau pahala bentuk ketemah pakat semua nak buat kebaikan, betul tak? Tapi nak buat macam mana? Kita hidup di dunia ni, Makcik Leha, Makcik Jasni, Ibu Sharifah, Ibu Rusmin, kita hidup di dunia ni untuk apa? Untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara kita tak nampak, betul tak? Dengan perkara-perkara kita tak nampak. Kita beriman dengan Allah Taala, kita pun tak nampak Allah Taala depan mata. Kita beriman dengan Rasulullah, kita pun tak nampak Allah depan mata. Tapi kita tahu tak benar, kita tahu benar. Boleh? Kita buat amalan kebaikan, nampak habis je. Tak nampak pun lagi balasan mana dapat. Kan?
Saya duk habis duit je. Gitulah kita kata kan. Saya duk habis duit je lah. Tak nampak pun lagi nak dapat duit balik. Gitu diuji kan. Tu dia panggil ujian kita. Yang mana kalau betul-betul orang itu beriman dengan Allah Ta'ala, mempercayai hari akhiratnya, maka dia takkan rasa rasa ralak, rasa takut untuk melakukan kebaikan, terutamanya bersedekah. Boleh? Begitulah juga melakukan amal-amal soleh yang lain, solat, puasa, zakat. Kita tak nampak pahala tu. Itulah ujian. Baik. Maka Nabi SAW kata, aku telah dengar apa yang kau kata. Sungguhnya aku jadikan apa yang engkau nak sedekahkan itu pada adik-beradik engkau. Maksudnya sedekah pada adik-beradik hang. Maka kata Abu Talha, baiklah ya Rasul, aku akan buat. Maka kata Rasulullah, maka Rasulullah SAW telah membahagikan harta tersebut kepada adik-beradiknya dan juga sepupunya. Muttafaqun alaih. Boleh? Kata Imam Nawawi, telah terdahulu hadis ini disebutkan pada bab infak yang wajib. Baik, pada bab infak yang apa? Yang wajib. Kita baca sikit lagi satu Ustaz. hadis. Ya. Ustaz, antara infak dan sedekah tu apa bezanya Ustaz? Infak ni Encik Leha selalunya kepada, kita kata apa? Infak maknanya pemberian. Infak itu pemberian. Sedekah ni kita kata pemberian juga. Dia sebenarnya lebih kurang sama lah Encik Leha, lebih kurang sama. Cuma kebanyakannya infak nafkah ni diguna pakai kepada tanggungjawab kita kepada ahli keluarga kita selalunya lah. Selalunya. Macam contoh, saya bagi duit kepada isteri saya. Saya bagi makan kepada isteri saya, begitu. Kita panggil sedekah ke kita panggil infak nafkah? Tu nafkah. Kita panggil nafkah kan, infak nafkah tu samalah. Nafkah. Kita panggil sedekah. Sedekah ni selalunya orang luar, gitulah selalunya. Tapi sebenarnya bendanya sama. Bendanya sama. Boleh? Baik. Okey. Kita baca satu lagi hadis insya-Allah, kemudian kita berhenti. Boleh ke? Ibu Boleh, Hira, Ustaz. ada ke tu? Puan Azian, Ibu Azian, Ya, saya. Okey ke? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Datin mana Datin? Datin mana Datin ni? Datin apa? Datin Lina. Datin Lina mana? Alhamdulillah. Okay, baik. Kita sambung. Ya Allah, ya Allah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqbala rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajra min Allah qala fahal min waladayka ahadun hayy qala na'am bal kilahuma qala fatabtaghi al-ajra min Allah ta'ala qala na'am qala farji' ila waladayka فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي ولداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وعنه يا الله يا الله يا الله يا كريم يا كريم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طيب كده di sini daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata dia aqbala rajulun ila nabiyillah, ada seorang lelaki menghadap Nabi SAW. Siapa dia lelaki itu? Dikatakan ulama, dia adalah Jahimah bin Abbas. Jahimah bin apa? Bin Abbas. Itu adalah salah satu daripada riwayat. Itu adalah salah satu daripada apa? Daripada riwayat. Jahimah bin apa? Bin Abbas. Baik. Jahimah. Dia kata apa?
Wahai Rasulullah, Bin Affan. boleh tak aku berbai'ah untuk berhijrah dan berjihad? Aku berbai'ah untuk berhijrah dan berjihad dan supaya aku menuntut pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ada salah seorang daripada kedua ibu bapa engkau masih hidup? Maka kata dia, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau nakkan pahala daripada Allah taala? Ya, aku nak pahala daripada Allah taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulanglah kepada kedua ibu bapa engkau, maka pereloklah khidmat kepada mereka. Tu dia. Ni nak kata apa ni Makcik Liha ni? Jihad tu benda penting tak jihad? Jihad tu benda penting. Jihad tu benda besar. Nak dikatakan bahawasanya berkhidmat kepada kedua-dua ibu bapa ini adalah menghampiri pahalanya dengan apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi kita kata itulah yang apa? Yang menunjukkan kepada masalah apa? Berkhidmat kepada ibu bapa ni jangan dipandang enteng, jangan dipandang rendah. Bahkan itu adalah jalan yang membawa kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Baik, habis kat situ. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita berhenti sini dulu Makcik lah. Tak payah ni kita ganti buat bila ni je. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasil. Ini insya-Allah kita baca pada sesi akan datang. Okey. Ada apa-apa soalan? Cik Liha apa? Ibu Sharifah, Ibu Rusmin, Ibu Roslina, okey boleh? Ibu Hira okey? Ibu Hira okey ke? Ibu Hazian, Ya, saya. okey ke? Alhamdulillah. Okey Ustaz. Ustaz, semua okey. Apa maksud dia apa maksud dia nombor 10 ya? Apa maksud dia saya berbaiah kepada-Mu ya Rasul? Berbai'ah, bai'ah. Apa maksud itu? Bai'ah ni maknanya janji setia. Oh, janji setia. Janji setia. Maknanya kita buat janji setia hidup dan mati lah. Macam contohnya saya Contohnya- berbaiah dengan suami saya. Contohnya. Bai'ah. Okey. Maksudnya mati pun saya akan kekal dengan janji saya. Gitu. Okey, janji setia. Tu. Jadi kalau contoh saya berbai'ah dengan guru saya, maknanya apa? Untuk berjihad, maknanya apa jadi pun saya akan apa? Tetap dengan janji itulah. Pegang janji itu. Setia Ustaz. Ya? Setia dengan janji lah. Setia dengan janji. Ya, betul. Setia dengan Ustaz, kalau masjid dah buka boleh ada kelas Ustaz. Balik ya? nanti saya baliklah insya-Allah. Tapi Ustaz kat siapa mana nak sekarang? jaga timun pula? Alhamdulillah. Kalau Ustaz kat ada. mana sekarang? Tak Tak pelik. boleh. Amboi. Ustaz tanam timun ke Ustaz? Tak adalah. Timun mati ni. Batu apa tanah tebikai jadi ketot. Ya Allah. Tak tahu baja tak Ustaz? Itulah silap sikit. Ustaz baju